الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 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 اللهم اجعلنا اللهم اجعلنا اللهم أنت السلام ومنك السلام. اللهم لا إله إلا صلى الله على سيدنا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, syukur kepada Allah pagi Isnin ini dapat kita meneruskan pengisian tadabbur ringkas surah Yusuf. InsyaAllah pagi ini kita akan masuk kepada babak yang kedua bagi adegan yang pertama. Nota insyaAllah boleh lewat sebagian hari Rabu, paling cepat esok insyaAllah. Doa banyak-banyak di bulan Ramadan, semoga Allah dapat mempermudahkan urusan. Baik, Alhamdulillah kita telah selesai babak yang pertama. Kalau kita masih ingat, babak yang pertama adalah bermula daripada ayat yang pertama sehinggalah ayat yang ke-20. Jadi babak yang kedua ni, dia adalah babak yang mengkisahkan bagaimana Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam dia akan sampai ke dalam satu istana pembesar Mesir. Di babak kedua ni dia dah akan sampai di Mesir, dan babak yang kedua ini dia akan tamat pada peristiwa Nabi Allah Yusuf sudah ada rancangan untuk memasukkan baginda alaihi salam ke dalam penjara. Babak yang kedua ini adalah babak yang melibatkan ujian yang lain pula yang akan ditempuh oleh Nabi Allah Yusuf. Kisah Yusuf ni tuan-tuan adalah kisah yang menunjukkan kepada daripada satu keadaan pergi kepada satu keadaan, pergi kepada satu keadaan. Di antaranya, kalau kita masih ingat babak yang pertama, Nabi Allah Yusuf menghadapi ujian di kalangan adik-beradik beliau. Dan kali ini pada babak yang kedua, dia akan menghadapi pula ujian orang-orang kenamaan. Dua cerita yang berbeza tetapi maksud yang sama, iaitu adalah ujian. Kalau babak yang pertama, Nabi Allah Yusuf diberikan ujian dari sudut nyawa dia. Dia diletakkan ke dalam sebuah ghayabatil jub, perigi yang jauh dan dalam. Masa ini beliau tidak ada pilihan. Dia panggil ujian nyawa yang dia tiada pilihan. Tetapi Allah menyelamatkan beliau. Manakala babak yang kedua ni, Nabi Allah Yusuf menempuh ujian maruah. Yang ini dia ada pilihan. Apa maksud ada pilihan? Maknanya Nabi Allah Yusuf ni dia ada pilihan nak jaga maruah diri dia ataupun dia tidak jaga. Sebab tu ujian dalam hidup kita ni, kadang-kadang kita ditimpa musibah yang kita beri ujian pilihan adalah orang nak solat. Ujian pilihan lah. Anda boleh pilih nak solat, anda boleh pilih tidak mahu solat. Allah bagi ujian berpuasa, ada pilihan. Nak puasa ke tak nak puasa. Macam itulah bentuk-bentuk ujian yang kita akan lalui. Baik, kita masuk kepada ayat yang ke-21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala alladhi ishtarahu min Misr limra'atihi akrimi maswah. عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك
وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Ayat ini panjang. Kita tengok terjemahannya. Dan orang yang telah membelinya, iaitu membeli Nabi Yusuf daripada siapa? Daripada pencari air yang kita telah belajar pada babak yang pertama tu. Yang mana yang membeli Nabi Yusuf ini, ia berasal daripada negeri Mesir. Al-Quran. Rupa-rupanya yang membeli dia adalah daripada Mesir. Kemudian dia bawa Yusuf tu balik kepada rumahnya. Lepas tu dia berkata kepada isterinya. Dalam Al-Quran jumpa perkataan limraatihi, dia panggil imraah, isterinya. Nanti saya akan terangkan apa perbezaan penggunaan kalimah isteri dalam Quran. Kadang-kadang Allah guna zaujah, kadang-kadang Allah guna imra'ah. Nanti saya akan jelaskan. Ketika dia bawa Yusuf yang masih lagi kecil, bawa ke rumahnya, dia berkata kepada isterinya. Dia kata, akrimi maswah. Dia kata ke isteri dia, muliakanlah dia ni dengan menyediakan tempat tinggal yang istimewa untuknya. Walaupun dia beli Yusuf tu umpama seperti membeli hamba, tetapi lelaki ini dia tidak berniat untuk jadikan Nabi Yusuf sebagai seorang hamba. Bahkan dia kata, jaga dia ni elok-elok, beri tempat tinggal yang baik untuk dia. Lepas tu lelaki ini dia berkata kepada isterinya, asa, dia kata, moga-moga dia ini akan berguna kepada kita, ataupun kita boleh jadikan dia sebagai seorang anak. Anak apa? Anak angkat. Menunjukkan bahawa lelaki itu dengan isterinya itu tidak mempunyai anak. Setakat ni boleh faham? Lelaki itu nanti kita akan jumpa, ia ada satu gelaran yang dipanggil dengan gelaran Al-Aziz. Al-Aziz. Tapi kita akan jumpa nanti ayat yang dia digelar Al-Aziz. Al-Aziz dia bukan nama orang. Dia adalah gelaran orang yang menguasai, ada jawatan besar. Tetapi kalau raja yang menguasai Mesir, dia panggil Al-Malik. Nanti kita akan jumpa pada babak yang ketiga cerita Al-Malik. Malik ni adalah raja. Tapi orang nombor dua, dia macam seolahnya ada presiden dan adanya Perdana Menteri. So lelaki ni jawatan dia seperti Perdana Menteri. Yang tu contoh. Kemudian Allah Ta'ala cerita pada kita, kenapa Allah Ta'ala temukan Nabi Yusuf ini dibeli oleh pembesar Mesir tu, kemudian dibawa ke dalam rumahnya. Allah mengatakan, demikianlah caranya kami nak menetapkan kedudukan Yusuf di bumi Mesir ini. Maksudnya Allah bagi tahu, macam itulah kami aturkan supaya Yusuf ni nanti dia dapat kedudukan di bumi Mesir itu.
dan adalah untuk kami mengajar kepada dia sebahagian daripada ilmu takbir mimpi. Penutup kepada ayat ini Allah mengatakan, Allah Maha berkuasa melakukan segala perkara yang telah Allah tetapkan. Maknanya Allah bagi tahu kepada kita, penutup ayat 21 ni, Allah bagi tahu dia boleh buat, dia berkuasa untuk jalankan apa yang telah Allah takdirkan ke atas Yusuf. Namun kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Okay. Sedikit ulasan tentang dalam tafsiran ayat. Tuan-tuan jangan bimbang, ayat tafsir ini ada saya letakkan nanti di dalam nota. Okey, apa maksud ayat yang kata walakinna aktsaran nasi la ya'lamun? Kata al-Imam At-Tabari. Ya, al-Imam At-Tabari kata semua yang terlibat dalam kisah Nabi Yusuf ni sebenarnya mereka tak tahu pun apa yang Allah akan lakukan kepada Yusuf dan apa yang akan berlaku kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Pengajaran ayat. Okay, boleh ikut tuan-puan sebab tak ada nota kan. Tak apa, pelan-pelan. Pelajaran nombor 1. Salah satu nikmat Allah yang Allah kurniakan kepada Nabi Allah Yusuf ini, dia dibesarkan di rumah seorang pembesar negeri Mesir yang digelar dengan Al-Aziz. Dia bukan nama orang ya, dia adalah gelaran Al-Aziz. Kenapa kita kata nikmat? Okey, tuan-tuan ingat lagi tak? Nabi Allah Yusuf ni mula-mula dia berada di rumah siapa? Di rumah bapanya kan, di Palestin. Dia dapat nikmat kasih sayang oleh seorang bapa. Tetapi Allah telah tukar kehidupan dia kepada dia dibenci pula oleh siapa? Dia dibenci oleh adik-beradik dia, sehingga sanggup buang dia ke dalam perigi. Kemudian Allah tukar pula keadaan itu kepada dia disayangi oleh pembesar Mesir, iaitu Al-Aziz. Dia punya peristiwa apa? Sayang, benci, sayang. Nikmat. Itulah kehidupan kita. Ada masa sehat, sakit, sehat. Ada masa bahagia, sedih. Begitulah putaran kehidupan. Pelajaran nombor 2 kita dapat belajar. Apa yang dipesan oleh Al-Aziz tadi kepada isteri dia supaya jaga Yusuf ni baik-baik, sebenarnya merupakan firasat yang benar. Dia panggil firasat yang benar. Pernah dengar istilah firasat? Firasat. Dalam bahasa kita apa? Firasat Firasat ni maksudnya apa yang dipredik tu benar-benar berlaku. Kita tahu kan Nabi Yusuf, betul tak dia berguna kat bumi Mesir? Akhirnya dialah yang akan mentadbir ekonomi Mesir. Kita tahu cerita tu nanti. Yang dialah yang memastikan bumi Mesir tu dia ada cukup stok bekalan makanan. Nanti kita akan belajar. Al-Aziz, dia bukan seorang Nabi. Dia orang yang pandai mentadbir Mesir. Dia tak tahu budak yang dia beli tu, dia ni siapa? Dia Nabi ke? Dia tak tahu. Tapi pada pemikiran dia kata, budak ni nanti boleh bagi manfaat kepada kita. Dan memang benar. Ini panggil firasat yang benar. Okey, dalam sejarah seperti mana kata Abdullah bin Mas'ud ada 3 jenis manusia firasat dia benar. Yang pertama adalah kisah lelaki ini, Al-Aziz ini, kepada kisah Nabi Yusuf. Yang kedua adalah firasat seorang perempuan. Dia telah cakap dekat bapa dia
supaya jadikan Nabi Musa sebagai pekerja dia. Pernah dengar cerita Nabi Musa no? Nabi Musa kan lepas dia lari daripada Mesir, Musa lari Mesir pula, Nabi Yusuf masuk Mesir. Nabi Musa kan setelah Fir'aun nak kejar dia, Nabi Musa kan dia ada kes apa? Tumbuk seorang lelaki, akhirnya mati. Lepas tu tentera Fir'aun nak buru dia, dia lari ke Madian. Kita kena baca dalam surah Al-Qasas, surah yang ke-28 lepas surah An-Naml. Nabi Musa ketika dia lari kat Madian, lepas tu dia jumpa dua perempuan, cerita dia. Dan akhirnya perempuan tu pun bawa dia balik rumah bapanya untuk mengucapkan terima kasih kerana tolong dia memberi minuman kepada kambing-kambing dia. Dan daripada dua anak perempuan tu, salah seorang kata dekat ayah dia, ayah, ambillah dia ni, nampak macam elok dia ni. Orang yang macam dia ni ada skill, ada ilmu, elok ayah jadikan dia sebagai staff dia. Dan apa yang perempuan itu predik, firasat dia benar. Nabi Allah Yusuf ni, dia seorang pekerja yang sangat baik, dan sehingga dia menjadi menantu kepada salah seorang daripada dua anak tu, Nabi Musa lah. Kemudian firasat yang ketiga adalah kisah pelantikan Umar yang dicadangkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, pun firasat yang benar. Tiga firasat ni. Pelajaran nombor 3 yang kita dapat belajar, Allah Ta'ala telah mengurniakan dua nikmat kepada Nabi Allah Yusuf. Yang pertama, nanti Allah bagi nikmat apa? Allah memberikan nikmat kedudukan. Kita akan sampai nanti pada cerita kedudukan dia. Dan Allah bagi dia nikmat untuk belajar ilmu tafsiran mimpi. Sebab tu Allah pastikan Nabi Allah Yusuf dia akan berada di bumi Mesir. Lepas tu kita kena belajar pasal takdir. Hebat Allah ni. Yang keempat, kita dapat belajar di sini kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tiada tolak bandingnya. Pelajaran nombor 5 yang kita dapat belajar, tiada sesiapa yang dapat mengalahkan Allah terhadap segala yang telah Allah tetapkan. Kalau Allah kata Yusuf dia pasti hidup, buatlah macam mana pun, dia tetap akan hidup. Kalau Allah kata Yusuf ini dia sekian-sekian, Allah boleh buat apa yang dia telah tetapkan. Ini kita kena belajar tentang takdir. Allah Ta'ala ni, kalau dia kata itu bukan jodoh kamu, buatlah macam mana pun, bukan jodoh. Contoh. Sebab apabila kita belajar pasal takdir, kena ingat salah satu daripada 4 rukun takdir, Al-Qudrah, iaitu kekuasaan Allah. Pelajaran nombor 6, Allah bagi tahu kepada kita hanya sebahagian kecil manusia yang dia benar-benar tahu. Secara umum dia tahu apa yang akan berlaku kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Dia tak tahu. Yang jual Yusuf tu dia tak tahu. Yang Yusuf ni akhirnya seorang yang mulia. Adik-beradik dia pun tak tahu Yusuf ni nanti jadi orang yang mulia. Saya tahu. Sebab Tuhan tak kata semua tak tahu. Tuhan kata kebanyakan tak tahu. Maknanya antara yang tahu siapa dia? Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Tapi dia pun tahu secara umum. Sebab anak dia mimpi dulu, dia meyakini mimpi itu pasti akan jadi. Kalau Nabi Allah Yusuf mati, mimpi itu tak real lah. Jadi dia seperti mengetahui anak dia ni pasti wujud lagi. Cuma dia pun tak tahu ke mana anaknya berada. Apa tindakan selepas tadabbur yang kita boleh ambil? Ada 2 tindakan. Yang pertama, kita kena yakin bahawa di setiap kesusahan pasti ada kebaikan. Betul tak? Allah bagi musibah, ingat ada kebaikan. Kita tak tahu apa
apa sebenarnya Allah nak bagi pada kita ni. Tahun depan, 5 tahun lagi, 10 tahun, kita tak tahu. Nabi Yusuf pun macam tu, kan? Dia, orang ingat kesian dia, kecil-kecil lagi, dilempar letak dalam perigi. Orang tidak tahu yang tersiratnya apa. Jadi kita kena belajar. Allah ni kalau dia jalankan sesuatu, pasti ada kebaikan. Tindakan kita yang kedua, kalau kita tahu tak ada siapa yang boleh kalahkan Allah dalam menjalankan takdir, maka kalau kita ada rancang sekian, maka kita serahkanlah segala perancangan yang telah kita buat kepada Allah Azza wa Jalla. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Baik, selesailah kita ayat yang ke-21. InsyaAllah besok kita masuk pada ayat nombor 22. Saya cuba sedaya yang mungkin untuk membawa nota seperti kebiasaannya, insyaAllah. Tapi paling lewat hari Rabu. So malam ni doa, doa banyak-banyak. Moga Allah memudahkan. Baik, kita tangguh pengisahan kita pada pagi ini dengan membaca tasbih kafarah. Moga-moga ada manfaat yang banyak kita dapat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati